Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama bersukacita di hadapan Tuhan. 我们亲爱的主，我们感谢你，因为我们可以在你的里面一同喜乐。 Kami boleh menikmati gaya perbedaan di dalam ibadah kami. 我们也可以来享受，就是不同的版本在我们聚会的当中。 Kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan kerjakan di dalam ibadah kami. 我们也感谢你，你在我们的聚会当中动工。 Terima kasih saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. 我们也感谢你，因为我们也可以一起来思想你的话语。 Mohon Tuhan menolong kami, meneduhkan hati kami. 只有你帮助我们安静我们的心， Siapkan hati kami Tuhan sehingga hati kami menjadi tanah yang subur bagi benih-benih firman-Mu. 是预备我们的心，使我们的心可以成为的肥沃的田。 Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. 谢谢你，上帝，我们准备好要听你的话语， Sertai kami ya Tuhan. 求你与我们同在。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告，阿门。 Amin. Saudara, mari kita sama-sama membaca Markus pasalnya yang ke-10. 我们看马可福音第10章，那个手机不是手机或是圣经拿出来，中文的，印尼文的也是哈。 Ya, tidak ditampilkan di sini ya. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. 就是马可福音第10章46到52节。 Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. 就是马可福音第10章46到52节。 Saya akan baca terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, nanti saudara-saudari boleh membaca di dalam bahasa Mandarinnya. Mari kita sama-sama menyimak firman Tuhan. Demikian berkata, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya dan segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. 中文的有找到的地方，我们一起来念，就是马可福音第10章46到52节。到了耶利哥，耶稣同门徒并许多人出耶利哥的时候，有一个逃犯的瞎子，是利麦的儿子巴底麦，坐在路旁。他听见是拿撒勒的耶稣，就喊着说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”有许多人责备他，不许他作声，他却越发大声喊着说：“大卫的子孙啊，可怜我吧！”耶稣就站住说：“叫过了他来。”他们就叫那瞎子对他说：“放心起来，他叫你了。”瞎子就丢下衣服，跳起来，走到耶稣那里。耶稣说：“要我为你做什么？”瞎子说：“拉波尼，我要能看见。”耶稣说：“你去吧，你的信救了你。”瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。 Saudara, saya percaya setiap orang pasti ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. 我相信每一个人都是要，这是他基础的需要是被满足的。
terutama misalnya kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian. 就是比如说，就是吃的方面，还有穿的方面， Karena kebutuhan-kebutuhan itu kebutuhan yang memang menopang hidup kita. 因为那些需要就是来那个托住我们生活上的所需的。 Namun saudara, kita juga tidak menutup keadaan bahwa ada orang-orang tertentu itu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 但是我们也无法说也是就是无法否认，有些人是连最基础的需求他们就无法来满足自己， Ya misalnya ya mereka itu adalah orang-orang miskin. 或者说他们是一个贫穷的人、贫困的人。 Saudara, apa yang bisa dilakukan oleh orang miskin? 那些贫困的人，他们能做什么呢？ Mereka hanya bisa mengemis. 他们只能乞讨。 Ya. Mengemis adalah suatu kehidupan yang bergantung kepada pemberian orang. 就是祈祷就是需要别人就是需要别人的帮助的。 Di dalam masyarakat kita, pengemis itu adalah berada di dalam susunan struktur masyarakat itu berada di tingkatan yang paling bawah. 在社会中呢，这个乞讨的人呢，就是在社会中是最低级的那个叫什么？最低级的社会的status sosial, ya. 低层，对，最低层的。 Nah, saudara, di dalam Alkitab tadi kita membaca ada satu orang pengemis namanya Bartimeus. 刚才我们看到有一个多车乞丐，他叫做巴底麦。 Saudara, menariknya si Bartimeus ini dia bukan saja seorang pengemis, tetapi dia adalah orang buta. 这个巴底麦呢，他不只是一个乞丐，但是他也是一个瞎子。 Nah, saudara, lengkaplah sudah penderitaannya. 所以他的困难已经就是完整了。 Sudah miskin, buta pula. 他已经很穷了，又是个瞎子。 Saudara, dia dengan kondisi yang seperti ini, saudara, jelas dia tidak akan pernah bangkit dari kehidupannya. 像他这样的情况，他是可以很清楚的知道，他不可能是从他的生活当中是站起来的。 Salah satu yang menghalanginya yaitu kebutaannya itu. 就是其中一个，就是拦住他起来的，就是他的瞎眼。 Saudara, kehidupan yang dijalani oleh Bartimeus ini adalah sebuah kehidupan yang tidak ada harapan di depan nanti. 所以他的生活呢，在他的面前是没有未来的。 Dia hidup kesepian, 他就是在孤单当中生活， hidup di dalam kegelapan. 就是活在黑暗中。 Dan saudara tidak berdaya menghadapi kondisinya. 然后他就无能为力，对他这现在的情况。 Namun saudara, kehidupan Bartimeus ini suatu ketika itu berubah. 但是这个巴蒂买的他的生活呢，有一天就改变了。 Hari itu adalah hari dia pertama kali berjumpa dengan Yesus. 那一天就是他第一次遇见耶稣。 Saudara, kalau tadi kita baca, kita tahu kisah ini, akhirnya Yesus itu menyembuhkan matanya sehingga Bartimeus itu kembali memiliki pengharapan. 刚才我们读到的圣经就是说，耶稣都医治了他的瞎子，使他可以在生活当中有个希望、盼望。 Saudara, hari ini kita akan belajar dari Bartimeus, seorang murid Yesus yang sejati. 所以今天呢，我们要从巴底买的身上学习，就是耶稣忠实的一个门徒。 Sebenarnya ada beberapa aspek yang dari kehidupan Bartimeus yang bisa kita pelajari, tetapi karena waktu kita tidak cukup, saudara, kita hanya akan memfokuskan hanya di ayat yang ke-47. 所以其实在他巴底买身上，我们可以学到很多的东西，但是今天因为时间的关系，我们只专注一个，都是在第47节的那一边。 Saudara, saya mengajak kita sama-sama buka suara baca ayat 47. 我们一起来开口来念第47节。 Sudah dapat ayat 47? Mari, 3, 2, 1. Ketika didengarnya adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pengemis di dalam perjanjian baru adalah kehidupan yang sangat buruk sebenarnya.
在那个新约那边啊，成为一个乞丐啊，就是一个非常糟糕的一个情况。 Saudara, mereka itu akan dikucilkan oleh masyarakat. 他会被社会排挤。 Nah, saudara, kita tahu dia bukan sekedar buta, si Bartimeus ini, tapi dia bukan sekedar miskin, tetapi juga buta. 这个巴底买呢，他不只是贫穷的一个人，但是他也是一个瞎眼的人。 Saudara, suatu hari si Bartimeus ini duduk di pinggir jalan di kota Yeriko. 有一天呢，这个巴底买呢，坐在耶利哥的路旁。 Dan seperti biasanya setiap hari dia mengemis, dia berharap kepada orang yang lewat di depannya. 就是跟平常一样，都是每天他在祈祷的时候，他是把希望放在那个在他前面走动的人。 Saudara, tentu saudara bisa bayangkan dia itu mengandalkan pendengarannya karena dia buta. 所以我们可以想象，因为他是一个瞎子，所以他是靠他的那个听力。 Kalau ada orang lewat, saudara, dia tidak melihat siapa orang itu. 如果有人过的话，他没有看见谁在他前面过。 Yang dia dengar itu adalah suara orang yang berbicara dan langkah kaki orang yang ada di depannya. 他听到的就是人说话的声音，还有人脚步声。 Nah, begitu mendengar ada suara seperti itu, saudara, dia mungkin akan langsung berkata, "Kasihanilah aku." 当他听到人家的脚步声的时候，他可能会说：“可怜我吧。” Saudara, karena dia seorang pengemis. 因为他是一个乞丐， Saudara, dia hidup dari belas kasihan orang kepadanya. 所以他是靠别人的怜悯生活的。 Itu pun belum tentu semua orang akan memberi seperti yang diharapkan oleh si Bartimeus. 那也不一定，人家会给他，就是像他所想要的， Karena 所希 kehidupan 望的。 orang Israel di dalam perjanjian baru itu adalah mereka adalah negara jajahan. 因为当时在新约的时候，那个以色列人是被掳的，对，被掳的一个国家。 Jadi negara dalam keadaan miskin sebenarnya. 那当时那个国家是很穷的，贫穷的。 Sehingga saudara, si Bartimeus ini ketika dia mengatakan kasihanilah aku, saudara, mungkin hanya orang yang hatinya benar-benar tergerak yang akan memberikan sedekah kepada Bartimeus. 巴底买说可怜我吧，可能是要真正心里有感动的人，有怜悯的人才会给他。 Tapi saudara, perbuatan Bartimeus ini dengan kondisinya sebenarnya kondisi yang malu. 其实这个巴底买的情况跟是一个很羞愧的一个。 Karena setiap hari harus mengulurkan tangannya mengharapkan bantuan dari orang lain. 因为每天他必须把手伸出来，希望别人来帮助他， Malu rasanya, 都 saudara. 是感觉很羞愧。 Apalagi saudara disandingkan dengan namanya. 更何况是说，如果说跟他的名相称， Saudara, namanya itu Bartimeus. 他的名字是巴底买， Bar itu artinya anak. 那个巴那意思都是儿子。 Lalu ada Timeus, itu berasal dari kata time, 这个底买呢，就是从低美的这个词出 yang 来， artinya hormat, penghargaan. 那就是荣耀、尊重。 Jadi di dalam artinya Bartimeus itu namanya itu adalah seorang anak penghargaan, the son of honor. 所以这个巴底买的意思呢，就是荣耀之子。 Saudara, bagaimana kehormatan yang diterima oleh si Bartimeus? 所以他要怎么样来得到这个荣 Saudara, 耀？ sama sekali kontradiksi dengan namanya. 就是这个跟他的名字是非常相反的， Bertolak belakang dengan yang dialaminya. 就是跟他所遇到的情况是相反的。 Dan saudara, bukankah kenyataannya si Bartimeus ini harus memikul tekanan itu sepanjang umurnya. Dia harus jalani kondisinya seperti buta dan jadi pengemis. 他必须一辈子都是来承担他这样的情况，就是一个祈祷，还有瞎眼。 Nah, saudara, waktu dia duduk di pinggir jalan, 当他在路旁坐着的时候， dia mendengar ada orang yang lewat di depannya. 他听到有人在他的前面走过， Telinganya menangkap suara langkah orang yang banyak berjalan melewatinya. 他的耳朵听到很多人在走路的脚步声， Dia tidak melihat. 他没有看见。 Tapi saudara, biasanya orang buta pendengarannya itu tajam. 但是通常都是瞎子呢，他的听力是非常的尖锐的。 Saudara, dia mendengar orang berkata dengan semangat, dia datang,
dia datang. 他听到很多人在说：“哦，他来了，他来了。” Malah saya membayangkan Bartimeus pada waktu itu dalam kebutaannya dia berkata, siapa yang datang? 我可以想象那个巴蒂买在他的看不见的情况下，他会猜是说谁来了，谁来了。 Lalu mungkin pengemis-pengemis di sekitarnya yang tidak buta mungkin juga ikut mengemis di situ. Mereka berkata, Yesus orang Nazaret. 也有可能说他跟他一样祈祷的人，他们不瞎眼的，但他们可能会跟他说是耶稣拿撒勒人。 Wow, benarkah Yesus Nazaret itu datang ke sini? 是真的拿撒勒的耶稣来这里呢？ Saudara, Bartimeus belum pernah melihat Yesus dengan matanya sendiri. 巴蒂买不曾用他的肉眼看耶稣， Tapi saya percaya dia pernah mendengar dari telinganya tentang dia pernah mendengar dari orang-orang siapakah Yesus itu melalui telinganya sendiri. 但是我相信透过他的耳朵，他听过别人说耶稣是谁。 Dia mendengar Yesus itu melakukan banyak mukjizat dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. 他听到耶稣行了很多的神迹，也做了很多的好事。 Saudara, dia tahu apa yang harus dia lakukan pada saat itu. 他知道他那时候该做什么。 Saya merasa di dalam hatinya dia berpikir, kalau aku tidak bergerak hari ini, maka selama-lamanya aku tidak akan punya harapan. 我在想，他在心里可能想到，如果今天我没有行动，永远我就不会有盼望。 Saudara, maka kita baca seperti di ayat 47, Bartimeus segera berteriak dengan suara yang keras. Dia katakan, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. 所以像刚才47节我们所说的，他大声的喊着说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！” Saudara, apa yang mendorong Bartimeus berteriak? 什么东西让他触动他来这么喊着呢？ Saudara, jelas jawabannya adalah pemahamannya akan siapakah pribadi Yesus itu. 就是很确认、很确定的答案，就是他知道耶稣是谁。 Bartimeus percaya kepada kabar yang dia dengar dari orang-orang. 巴蒂买他相信他所听到的关于耶稣的事。 Dia mendengar Yesus itu menyembuhkan orang. 他听到耶稣医治人， Dia tahu Yesus itu, dia mendengar orang berkata kepada Yesus bahkan pernah membangkitkan orang mati. 他也听到别人说耶稣甚至也是把人复活了， Tapi matanya tidak melihat. 但是他的肉眼没看见。 Bukankah banyak orang juga tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Yesus? 也有很多人不相信耶稣所做的事情。 Contohnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. 就是比如说，就是那个法利赛人，还有那个叫什么阿里头人，都是这什么字？等一下，我写一下。阿里头人，这样。等一下，想到来跟你们讲。Ya, nggak apa-apa. Bahkan orang Farisi dan ahli Taurat ini mereka menuduh apa? Yesus melakukan mujizat itu dengan kuasa setan. 甚至这些法利赛人啊，他们说耶稣所行的那一件事情，都是透过魔鬼的力量来做。 Saudara, jelas kita tahu bahwa Bartimeus ini tidak seperti ahli-ahli Farisi dan orang-orang Taurat itu. 就是我们知道，耶稣不像他们所说的这样子。 Semua informasi yang pernah dia dengar tentang Yesus, 就是他所听到关于耶稣的事情， saudara, dia tahu itu sebuah kebenaran. 他知道那个一个是真理， Di dalam hatinya itu dia sadar bahwa Yesus ini bukan orang biasa. 在他的心里，他知道耶稣不是普通的人， Saudara, dia cepat memahami kebenaran. 所以他很快的都知道那个正确的答案， Hatinya itu terbuka terhadap kebenaran. 所以他的心呢对这个真理就打开了， Hatinya itu begitu polos terhadap kebenaran. 所以他的心呢对这个真理是非常的纯正。 Dia tahu Yesus itu bukan orang biasa. 他知道耶稣不是普通的人， Sebab apa? Orang mati pun dibangkitkan oleh 因 dia. 为死掉的人他能复活， Bahkan hanya dengan perkataan saja. 甚至只是用他的话语。 Saudara, karena hatinya yang terbuka, Bartimeus belajar
dari kabar yang dia dengarnya, dan dia segera tahu bahwa sungguh Yesus ini tidak lain adalah Tuhan. 所以通过他的听力，他的心愿意学习说，也知道耶稣就是一个耶稣是谁。 Saudara, ini dibuktikan dengan kalimat seruannya, 这个就是在他的喊出来的 yaitu 话， di ayat 47 tadi dikatakan Yesus anak Daud. 就是他喊出来的话，就是在47节他说大卫的子孙耶稣。 Saudara, ini bukan kata-kata tanpa makna. 这个不是一个没有意义的一句话。 Bartimius sengaja menggunakan istilah Yesus anak Daud. 就是巴蒂买故意用这个来称呼耶稣是大卫 Dia 的 tidak 子孙， memilih istilah yang lain. 他没有用其他的 Dia 词来称呼， sengaja memilih kalimat itu. 他都是故意来用这个词来称呼。 Karena apa, saudara? Karena sebenarnya kalimat ini bukan saja menggambarkan bahwa Yesus itu adalah keturunan seorang raja. 这个词呢，不只代表耶稣是从这个王这边下王的后裔， Ya, dia keturunan Raja Daud begitu ya. 他是大卫后裔。 Tetapi istilah Yesus anak Daud ini memiliki makna mesianik. 但这个大卫的子孙呢，他有弥赛亚的含义。 Saudara, di dalam perjanjian lama, Allah telah lama berjanji kepada orang-orang Israel bahwa pada suatu kali nanti, saudara, Tuhan akan mengirimkan seorang dari keturunan Daud untuk membebaskan bangsa Israel. 就是在旧约上帝也有应许以色列人都是透过大卫的子孙，上帝会差一个就是一个会让他们得胜的一个主。 Saudara, Bartimius tahu dengan jelas bahwa Yesus orang Nazaret yang tiba di kotanya pada waktu itu adalah seorang Mesias. 所以这个巴蒂买非常的清楚，当这个来到他的城市的人，他就是一个弥赛亚。 Mesias ini sudah lama dinantikan oleh orang-orang Israel. 所以这个以色列人已经等了很久了，这个弥赛亚。 Dan sekarang datang di kotanya. 那现在来到他的城市， Saudara, Bartimius tidak melepaskan kesempatan itu. 所以这个巴蒂买呢，他没有就是好好的把握这个机会。 Saudara, kita lihat teriakan Bartimius itu juga mewakili isi hatinya. 所以巴蒂买所喊出来的话，也是代表了他的心。 Teriakan ini mewakili pengakuan dan imannya tentang Yesus yang selama ini tidak pernah dia lihat. 他喊出来的话，就是表示他承认，还有pengakuan 他的承认， dan imannya. 还有他的信心，对这个他不曾看见过的耶稣。 Saudara, saya rasanya tidak berlebihan jikalau saya mengatakan Bartimius itu telah percaya kepada Yesus sebelum dia berjumpa dengan Yesus. 所以我觉得不太夸张，不会夸张。若我说这个巴蒂买呢，信了耶稣，当他第一见看见他的时候， Saudara, kenapa? Karena dia memiliki hati yang lembut terhadap kebenaran yang dia dengar. 因为他有一个柔软的心，对于他所听到的真理。 Ada banyak orang yang menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. 有很多人看了耶稣行神迹， Kemana Yesus pergi, banyak orang berbondong-bondong. 耶稣走到哪里都非常多的人跟随他。 Tetapi apakah orang-orang yang berbondong-bondong itu percaya kepada Yesus? 但是那一些很多的人跟随他的人是否相信耶稣呢？ Kebanyakan mereka hanya ingin mujizat dari Tuhan Yesus. 在他们当中，很多只要耶稣所做的行那 Mereka 个神迹， tidak sampai memahami bahwa orang yang melakukan mujizat itu adalah Allah, adalah Tuhan, adalah Mesias. 他们还没有到程度说知道那个行神迹的就是上帝自己。 Nah, saudara, hati Bartimius itu terbuka terhadap kebenaran. 所以这个巴蒂买的心对真理是打开的。 Makanya, saudara, kita tidak heran Bartimius yang buta ini, dia meskipun belum berjumpa dengan Yesus, dia telah percaya kepada Yesus. 所以不感到奇怪，如果是个巴蒂买瞎眼的巴蒂买还没遇见耶稣的时候，他已经信了耶稣。 Saudara, kita juga telah banyak mendengar tentang kebenaran.
弟兄姐妹，我们也已经听了很多的真理。 Bagaimana sikap hati kita terhadap kebenaran yang kita dengar? 那我们的态度，当我们听到这些真理是什么呢？ Saudara, apakah ketika kita mendengar firman Tuhan di dalam hati, lalu kita berkata demikian? 是否我们听了神的话的时候，我们心里是这么说的？ Wah, hari ini sangat bagus. 就是今天的信息非常的好， Sayangnya dia nggak datang. 但是很可惜他没来。 Kalau dia datang, 如果他来的话， ini cocok buat dia. 这个非常适合他。 Atau sebaliknya, 或是说反过来， khotbah hari ini kayaknya mau menyindir saya. 今天的信息好像是在故意俯视我， Kemudian saudara kesal dan minggu depan tidak datang ke 那 gereja 我们 lagi. 就觉得很生气，下个礼拜就不来了。 Saudara, bagaimana sikap hati kita terhadap kebenaran? 所以我们的心态对这个真理是怎么样的一个心态？ Karena Tuhan ingin kita seperti hati Bartimeus. 因为上帝要的是像你这个巴蒂买的心。 Saudara, kita tidak buta secara fisik, tetapi kita kalau terus-menerus memelihara sikap hati yang seperti itu, maka saudara dan saya ada di dalam kebutaan rohani. 我们肉眼是不瞎的，但是如果说我们一起培养我们这样的态度，我们的那个属灵的眼会变成一个瞎的眼。 Dan saudara, kalau kita memiliki hati yang seperti itu, berapa banyak kali pun ikut ibadah, kita selalu menganggap firman itu bukan buat saya, buat si anu, si itu, si ini, si itu. 如果是我们的心态是这样的，不管是多少次你参与这个聚会，你会认为那所有的信息是给其他的人。 Firman Tuhan itu tidak akan pernah mengubah hidup saudara. 所以神的话语不曾改变我们的生活。 Tapi saudara, si Bartimeus ini beda. 但是这个巴蒂买呢，它不一样。 Saudara, saya harus katakan Bartimeus buta secara fisik, tetapi dia tidak buta secara spiritual. 这个巴蒂买虽然是肉眼是瞎的，但是他的心灵是不瞎的。 Nah, saudara, firman Tuhan yang kita dengar itu untuk semua orang, termasuk untuk saudara dan untuk saya. 所以我们听的这个神的话也是给所有的人，包括你和我。 Kita perlu menjaga hati kita. 我们需要照顾我们的心。 Saudara, kabar buruknya adalah iblis senang dengan orang Kristen yang buta secara spiritual. 但是坏消息就是这个魔鬼非常喜欢瞎眼属灵瞎眼的基督徒。 Ya, sebab apa? Sebab orang seperti ini itu gampang ditipu. 因为这样的人非常容易被骗， Itu gampang sekali disesatkan. 就是非常容易被迷失。 Saudara, kita harus memelihara hati yang teachable, dapat diajar. 就是我们要有一颗愿意被教导的心， Artinya bersedia belajar dan bersedia untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. 他的意思就是我们愿意被教导，也愿意接受教导。 Untuk itu saudara, kita butuh rendah hati. 因此，我们需要有那个叫什么谦卑的心。 Kita butuh dan kita mau tunduk kepada firman Tuhan. 我们要就是要服从上帝的话语。 Saudara, jadilah seperti Bartimeus. 所以弟兄姐妹，我们要像巴迪买一样， Meskipun dia buta, tetapi dia tidak buta spiritual. 虽然他是瞎眼，但是他的属灵的眼是不瞎的。 Saudara, berikutnya kita coba perhatikan permohonannya di ayat 47. 我们看看他所祈求的，就是在47节。 Hari ini kita tetap di ayat 47. Di situ dikatakan dia memakai kalimat kasihanilah aku. 他用了可怜我吧这个词。 Ya. Dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan have mercy on me. 就是可怜我吧。 Saudara, saya percaya kata-kata ini sebenarnya sering diucapkan oleh seorang pengemis. 我相信这一句话常常会就是一个乞丐会常常说这句话。 Sering diucapkan kepada orang yang berlalu lalang di depannya supaya ketika dia memohon belas kasihan dari orang-orang 就 itu. 是当他祈其他的人的怜悯的时候，他会说这句话对他前面走动的人。 Saudara, bagi kita,
对我们来说， apalagi di dalam bahasa Indonesia itu nggak kelihatan sesuatu yang ada apa-apa di situ. 更何况是在印尼文的时候，看不出到底有什么。 Tetapi saudara, di dalam bahasa asli itu Bartimeus ketika dia mengatakan have mercy on me, berbelas kasihanilah aku, dia memakai kata eleos. 就是在他的原文的时候，他说可怜我的时候，他用了这个 Elios 这句话。 Ya. Saudara, eleos atau mercy ini adalah satu sifat yang melekat kepada Allah sendiri. 所以这个 Elios 或是可怜悯呢，就是用在上帝的身上的一个词。 Di dalam bahasa Alkitab itu kata eleos itu sering kali dipakai melukiskan tentang karakter Allah. 所以就是这个 Elios 这一句话在圣经里面，就是代表了上帝的那个性格。 Coba misalnya kita buka Efesus pasal 2 ayat 4. 我们看以弗所书6章第4节。 Efesus pasal 2 ayat 4. Minta saudara-saudari yang sudah mendapatkannya bisa membacakan buat kita. Ya. 以弗所书第2章第4节。 Pasal 2 ayat 4. Ya. Silakan. Tetapi Allah yang dengan karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Oke, baik ya. 然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱。 Bahasa Indonesia di situ saudara, kalau saya baca sekali lagi ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Saudara, kata rahmat di sini memakai bahasa asli eleos. 所以这个怜悯呢，在它的原文都是 Elios。 Eleos ini dikatakan di sini apa, saudara? 所以这个 Elios 他说的是什么呢？ Allah yang kaya dengan eleos. 都是丰盛的神。 Saudara, eleos itu adalah sifat dari Allah. 所以这个就是上帝的那个性格本质。 Sifat Allah itu kita tahu ada banyak gitu ya. 我们知道说上帝有非常多的性格。 Allah itu adil. 上帝是一个公平的。 Allah itu kasih. 他是爱。 Dan lain sebagainya begitu ya. 还有其他的。 Nah, jadi kata eleos ini menunjukkan kepada sifat Allah yang penuh rahmat, berbelas kasihan, murah hati, penuh pengampunan. 所以这个 Elios 代表了神是有丰盛的怜悯、丰盛的爱、丰盛的赦免。 Jadi eleos ini bisa diterjemahkan bermacam-macam arti. 所以这个 Elios 呢，可以有很多的意思。 Tetapi intinya adalah kata eleos ini itu merujuk kepada sifat yang dimiliki oleh pribadi Allah. 但是这个呢，所有的就是专注到上帝所有的性格。 Nah, sekarang ya, dengan kata lain, ketika Bartimeus berteriak, "Have mercy on me" atau "Kasihanilah aku." 当这个巴底买说怜悯我吧， Artinya apa? 他的意思是什么？ Saudara, artinya hati Bartimeus itu hatinya tertuju kepada Yesus. 那就表示巴底买的心是只专注在耶稣。 Saudara, saat itu hari itu dia tidak pernah meminta "Have mercy on me" dari orang-orang yang berlalu lalang. 因为他不曾跟他前面走动的人说可怜我吧。 Hari itu Yesus datang di kotanya. 那一天耶稣来到他的城市， Di dalam hatinya hanya ada Yesus. 在他的心里只唯有耶稣， Hanya kepada orang itulah aku akan meminta belas kasihan. 唯有对那个人我会跟他讨怜悯。 Saudara, Bartimeus tidak meminta pertolongan dari manusia. 这个巴蒂买没有从人的身上祈求帮助。 Kalau hari-hari biasa dia mencari belas kasihan dari orang, tetapi hari itu dia mencari belas kasihan dari Allah. 如果说过去他是就是讨别人的怜悯，但是那一天他唯一就是讨耶稣的怜悯。 Bartimeus jelas percaya bahwa Yesus sanggup menolongnya. 这个巴蒂买他很清楚的知道耶稣是能帮助他的， Saudara, meskipun dia buta,
虽然是他是瞎眼， Ya, tidak pernah melihat Yesus. 他不曾看过耶 Dia 稣， hanya mendengar omongan dari orang lain. 他只听别人所说的， Tapi di dalam hatinya dia percaya Yesus sanggup menolong aku. 但是他的心里他相信耶稣能帮助他， Saudara, inilah imannya. 这个都是他的信心。 Saudara, dia bukan saja memiliki iman sebenarnya, 他不只有信心， tapi ketika mendengar Yesus tiba di kotanya, 但是他听到耶稣来到他的城市的时候， saudara, dia punya pengharapan. 他有盼望， Dia beriman bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. 他有信心耶稣能医治他， Dan dia punya harapan Yesus mau menyembuhkannya. 他有盼望说耶稣愿意医治他。 Saudara, kesadaran bahwa Tuhan berkuasa dan mau menolong di setiap ketidakberdayaan kita, saudara, ini perlu dimiliki oleh setiap orang yang percaya. 所以，我们每一个信的人，我们要相信上帝是会帮助我们，当我们无奈的、无助的时候。 Saudara, banyak di antara orang Kristen percaya bahwa Yesus itu berkuasa. 很多基督徒他们相信耶稣是掌权的， Tapi Yesus tidak tolong saya. 但是耶稣没有帮助我， Atau kita tidak merasakan kasihnya Tuhan. 或是说我们没有感受到神的爱。 Jadi Tuhan itu berkuasa, tapi Tuhan itu mungkin tidak mengasihi. 对，上帝是掌权的，但是他不爱我们。 Saudara, pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang pincang. 这样的认知呢，是一个不平衡的认知。 Kalau kita terus memiliki pemahaman yang salah seperti ini, 如果说我们一直有这样错误的看法， saudara, lama-lama iman kita akan semakin merosot. 就是久来久之呢，我们的信心会越来越小。 Dan mungkin suatu saat saudara dan saya akan menjadi seorang ateis. 也有可能说有一天你或是我会成为一个无神论。 Kenapa? 为什么？ Kalau ada Allah yang berkuasa tetapi tidak mengasihi, 如果说有一个神是掌权的神，但是没有爱， maka mungkin saja Allah itu juga tidak adil. 那也有可能这个神是不公平的神。 Kalau Allah tidak mengasihi, 如果说神是没有爱的神， kalau Allah tidak adil, 如果上帝是不公平的上帝， Dia tidak berbelas kasihan, 他没有怜悯， mungkin saja Allah itu juga tidak berkuasa. 也有可能这样的神是没有掌权、没有权力的神。 Kalau ada Allah yang seperti ini, 如果说有这样的神， buat apa kita mempercayai 那 Allah 我 seperti 们 itu? 为什么要相信这样的神呢？ Udah lama-lama menjadi ateis kita. 所以这样久来久之，我们会成为一个无神论。 Tapi Alkitab mengajarkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia bukan Allah yang sanggup saja, tetapi Dia Allah juga yang berbelas kasihan, mau menolong kita. 但是圣经它教导我们，告诉我们说，他是一个掌权的神，他是有能力的，他也是爱我们、怜悯我们的神。 Saudara, pemahaman yang pincang seperti yang saya katakan tadi, ini juga bisa dikategorikan sebagai kebutaan rohani, kebutaan spiritual. 就是像刚才我所说的，就是不平衡的认知呢，这个也是可以被列为是属灵的瞎眼。 Saudara, kisah ini kita tahu akhirnya Tuhan Yesus itu menolong Bartimeus. 从这个故事我们知道，最后耶稣医治了这个巴底买。 Bukan hanya di bagian ini saja kita tahu Yesus menolong orang. 不是只有这个部分，我们知道耶稣帮助人。 Alkitab mencatat setiap kali Yesus bertemu dengan orang banyak, saudara, Dia menyembuhkan mereka. 圣经告诉我们，每一次耶稣遇见很多人的时候，他都 Sebab 会医 mereka 治 ada 他 di dalam ketidakberdayaan. 因为他们有在无能为力当中。 Pengobatan waktu dulu itu tidak semaju seperti sekarang. 之前的那个都是那个叫什么医疗方面是没有像现在那么的进步。 Saudara, Yesus mengusir setan dari orang-orang yang dibawa kepada Dia, 耶稣 memulihkan hidup mereka. 耶稣赶鬼，就是赶那个带到他面前的人的。 Yesus ketika sebelum memberikan makan 5.000 orang, 耶稣还没给5000个人吃饭的时候， kita mengatakan hati Tuhan itu digerakkan oleh belas kasihan. 就是圣经告诉我们，耶稣的兴起的怜悯心， Saudara, Dia adalah Allah yang Elios itu. 所以他就是 Elias 的神。
Karena Allah adalah Allah yang eleos, 因为神是一个 Elios 的神， saudara, maka Yesus bersedia naik ke atas kayu salib. 所以他愿意被钉在十架上。 Saudara, tujuannya adalah untuk menunjukkan eleos terbesar yang pernah ada di dunia ini. 他的目的都是要展现这个在世界上最大的 Elios。 Saudara, di atas kayu salib kita menyaksikan rahmat Tuhan yang luar biasa. 所以在十架上，我们看了上帝如何伟大的怜悯， Kita melihat belas kasihan Tuhan yang terbesar, 我们看了耶稣最大的怜悯心， pengampunan yang terbesar 最 kepada 大的 manusia. 救赎。 Saudara, dia menggantikan kita untuk disalibkan supaya dapat menerima hukuman Allah. 就是他代替了我们，使我们不 Supaya dia 使上 dapat 帝不 menerima hukuman Allah. 使他来得到上帝的惩罚。 Harusnya saudara dan saya yang menerima hukuman Tuhan. 我们是应当得到上帝的惩罚的， Tapi dia sengaja naik ke atas kayu salib supaya dia yang menerima hukuman itu. 但是他故意被钉在十架上，使他来接受上帝的惩罚。 Saudara, Yesus mengambil hukuman itu dari hidup kita dan menimpakan ke dalam ke hidupnya 所 sendiri. 以耶稣把这个惩罚从我们身上拿走了，把这个惩罚来到他自己的身上， Supaya kita tidak dihukum oleh Allah. 使我们不会被上帝惩罚。 Saudara, Alkitab mempertontonkan eleos Allah terbesar kepada dunia. 所以这个圣经也是展现了给这个世界展现了上帝丰盛的 Elios， Yaitu di atas kayu salib. 这是在十架上。 Dan saudaraku, inilah iman dari Bartimeus. 所以这个就是巴底麦的信心， Dia percaya kepada Allah yang bereleos kepadanya. 他相信这个对他有丰盛怜悯的爱的上帝。 Maka saudara, ketika orang lain mendengar teriakannya, 所以当别人听到他的喊叫， orang mengatakan diam, 他们都责备他，叫他安静， diam. 安静。 Saudara, kalau orang menyuruh kita diam, 所以如果说人叫我们安静， Pak, saya mau bicara Pak. 我在 Diam. 说我要说话，然后叫你安静， Diam apa bicara? 你会讲话还是安静？ Bukan saya. Tergantung yang lupa. Hah? Tergantung yang perintah. Di kerumunan orang gitu, misal lagi seminar begitu. 就是在很多人的当中，比如说我们 Kan 在 kerumunan orang banyak begitu ya. 这是在很多人的当中， Angkat tangan begitu. 我 Pak, 们会 mau 先 saya mau 举手， bicara. 我们会先举手说我要说话， Orang yang tidak kenal di samping kita, diam kamu. 然后坐在我们旁边不认识我们的人说你安静。 Saudara, bagaimana rasanya? 所以你们的感受是怎么样的感受？ Saya pulang aja deh. 我回家好了。 Saudara, Bartimeus itu apa Alkitab catat? 所以这个巴蒂买，我们要做什么笔记呢？ Dia bukan diam, saudara. 他没有安静。 Saudara, kita harus tahu dia itu ada di strata yang paling bawah. 这个我们要知道，他在社会当中是最低层的。 Orang yang berlalu lalang itu orang yang stratanya lebih tinggi dari dia. 所以那个在他前面走动的人，他们的社会是比较 Mungkin itu 高 orang 层的。 kaya. 那有可能 Paling tidak 是有钱的人， paling tidak lebih punya duit lah dibandingkan si 最起码 Bartimeus. 比这个巴蒂买更有钱。 Orang kaya bilang sama dia, diam kamu. 所以他们这个有钱的人跟他说：“你安静。” Saudara, Bartimeus tidak diam, saudara. 所以这个巴蒂买他没有安静。 Saudara, Alkitab mengatakan dia berteriak lagi. 所以在圣经记载说，他就是不断的喊叫， Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. 就是耶稣大卫的子孙，可怜我吧， Diam kamu. 你安静吧。 Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Makin keras dia berteriak. 大卫的子孙，可怜我吧。 Saudara, apa yang mendorong Bartimeus melakukan itu? 到底是什么这个推动他来这么喊叫呢？ Saudara, jelas Bartimeus adalah seorang murid yang beriman. 就是很清楚的，巴蒂买是一个忠实的 Seorang 门 murid 徒， sejati. 就是一个真正的门徒。
Saudara, dia percaya. 他相信 Yesus itu yang tidak pernah dia jumpai, yang dia tidak tahu wajahnya seperti apa. Saudara, dia tahu Yesus yang datang itu satu-satunya harapan dia. 这个耶稣呢，他唯一的盼望，虽然他没有看过他的样貌， Hanya kepada Yesus yang tidak dia lihat itu, dia menaruh kepercayaan bahwa Yesus sanggup dan akan menolong dia. 唯一这个盼望，他相信这个耶稣，唯一这个耶稣能帮助他。 Dia tahu Yesus itu adalah Allah, Mesias itu. Dia sanggup dan 他 mau. 知道这个耶稣就是上帝，就是弥赛亚，他能。 Dan saudara, kisah ini pun diakhiri dengan kesan yang begitu mendalam sebenarnya. 这个故事呢，也是有一个很深刻的一个结束。 Lalu Yesus panggil Bartimius. 耶稣叫这个巴底买， Ya, dan singkat cerita Bartimius ketemu Yesus. 所以就是解说就是巴底买遇见耶稣。 Karena waktu kita nggak bahas semua ya. 因为时 Singkatnya 间关系， Tuhan Yesus sembuhkan matanya. 这耶稣医治他的眼睛。 Lalu Alkitab mencatat setelah Bartimius disembuhkan. 圣经有记载，当这个巴底买被医治的时候， Ayat yang ke-52b. 在第52节， 52b. 这是后段。 Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. 所以瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。 Saudara, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan sakit kebutaannya, Yesus bilang, pergilah. 当耶稣医治他的瞎眼的时候，他跟他说：“去吧。 Bartimius lakukan apa? Dia nggak pergi, saudara. ”巴底买做什么？他没有 Dia 离开， datang kepada Yesus. 他没有离开，但是他来到跟随耶稣 Sudah，sembuh. 他好了， Dia harusnya memiliki pengharapan yang baru. 他应该有新的盼望。 Harusnya dia sudah berpikir, aku akan melakukan ini, itu 因当他开始想说我要做这个，我要做那个， untuk hidup saya. 为了他的生活， Tapi Bartimius ternyata tidak, saudara. 但是这个巴底买没有这样做。 Alkitab katakan, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. 圣经记载说，他之后他就是在路上跟随耶稣。 Saudara, perjalanan Yesus kemana pada waktu itu? 所以耶稣的路程是去哪里呢？当时 Saudara, Yesus sedang menuju Yerusalem. 那时候耶稣要去耶路撒冷， Itu adalah masa-masa Yesus akan mengalami penderitaan. 那就是耶稣要受苦的期间。 Saudara, Bartimius yang disembuhkan itu, 这个被医治的巴底买， dia jelas memiliki tujuan hidup yang baru. 他很清楚的，他有新的生活那个目标。 Saudara, dia berjalan seperti seorang murid yang mengikuti Yesus menuju tempat penyaliban di Yerusalem. 他就是像一个门徒一样，跟随耶稣走到那个要被钉十字架的地方。 Setelah dipulihkan, saudara, Bartimius tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri. 当他被医治的时候，他不为自己活， Saudara, dia hidup untuk Tuhan. 他为基督而活。 Bartimius adalah seorang pengemis dan buta, 他是一个瞎眼的乞丐， tetapi rohaninya tidak buta. 但是他的属灵不 Dia 瞎。 menaruh harapannya kepada Yesus dan menjadi murid yang beriman kepada 他把他 Yesus. 的盼望放在耶稣里面，能成为一个忠心的朋友，门徒。 Saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, 弟兄姐妹，当我们相信主的时候， secara status kita juga adalah murid Tuhan. 就是我们身份上也是上帝的门徒。 Namun saudara, perjalanan menjadi murid Tuhan itu bukan berhenti waktu kita percaya Tuhan. 但是成为上帝的门徒，不停止当我们相信他的时候。 Saudara, perjalanan saudara dan saya itu baru kita mulai ketika kita percaya kepada Tuhan. 我们的那个旅程呢，刚开始，当我们信了他， Kapan berakhir, saudara? 什么时候会结束呢？ Waktu kita ketemu Tuhan. 当我们在跟主见 Waktu 面的 kita 时候， melihat Tuhan mata dengan mata. 所以我们眼都是可以亲眼看见上帝的时候。 Waktu itu Tuhan baru akan katakan, masuklah hai hambaku yang setia. 那时候上帝才会对我们说：“进来吧，我的好仆人。”
Saudara, inilah jalan pemuritan. 这个就是门徒的训练。 Perjalanan kita baru dimulai ketika kita percaya 所 kepada 以我 Tuhan. 们的路程才会开始，当我们相信着他。 Dan di sepanjang perjalanan itu, 在这一路当中， saudara, kita harus memelihara hati kita. 我们要看顾我们的心， Kita harus menjaga hati kita menjadi orang yang mudah diajar, teachable. 就是我们要看顾我们的心，成为一个容易被教导的人。 Saudara, hati yang seperti inilah yang akan menumbuhkan iman kita dari hari demi hari. 这样的心才可以让我们的信心一天一天的长大， Sehingga kita benar-benar menjadi seorang murid yang sejati. 使我们可以真正成为一个忠心的门徒。 Dan kita bertemu dengan Tuhan. 当我们到我们可以见主面， Saudara, maukah saudara menjadi murid seperti Bartimius? 亲爱的弟兄姐妹，你们要成为这样的门徒吗？像巴蒂买一样的吗？ Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们一起来低头祷告。 Tuhan, pilihlah hati kami ya Tuhan. 主啊，给了我们的心， Di dalam ketenangan ibadah pada saat ini ya Tuhan, kami menghampiri Engkau. 在这个安静的聚会当中，我们来到你的面前。 Berilah kepada kami hati yang mudah diajar oleh firman-Mu ya Tuhan. 是给我们愿意被教导的心， Berilah hati yang rela untuk ditegur oleh firman-Mu ya Tuhan. 是给我们一个愿意被你的话语提醒的心。 Karena hati yang seperti ini adalah hati yang menjadi persembahan bagimu ya Tuhan. 因为这样的心是给你的活祭。 Ya Tuhan, kalau hati kami selama ini keras terhadap firman-Mu, 如果说我们的心在这一段时间是对你的话语是非常的刚硬的， mohon Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. 求你医治我们。 Bukalah mata rohani kami supaya kami tidak buta secara spiritual ya Tuhan. 开启我们的属灵的眼睛，让我们不在属灵的当中瞎眼。 Ajarlah kami setiap hari mencintai kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 教导我们每天爱你的话语， Berikan hati kami yang rindu untuk firman-Mu ya Tuhan. 给我们一颗渴望你的话语的心， Sehingga iman kami boleh bertumbuh kuat di atas firman-Mu ya Tuhan. 使我们的信心可以在你的话语当中坚固增长。 Kami boleh memiliki iman seperti Bartimius ya Tuhan. 我们可以像巴蒂买的有一个像巴蒂买的信心， Dan kami percaya hidup kami akan memuliakan Engkau. 我们相信我们的生活可以荣耀你。 Tuhan, ampuni kelemahan kami. 主啊，求你赦免我们的软弱， Kami mempersembahkan hati kami untuk Tuhan. 我们献上我们的心给给你， Tuhan, terimalah dan ubahlah hati kami. 求你接受，也是改变我们。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengarlah permohonan kami. 奉耶稣基督的名祷告，阿门。 Amin. 阿门